Okey. Selamat pagi, Assalamualaikum semua. Cuba jawab salam dulu. Dengar ke tak ni? Kan tak dengar pula. Waalaikumsalam. Okey, dapat dengar. Okey. Okay, the first topic untuk SDLC. Okay, kita pergi ke chapter 20 daripada textbook. Introduction to Systems Development and System Analysis. Okay, so the learning objective untuk first chapter ni ialah kita explain 5 phases in SDLC, importance of SDLC, dan dalam first topic ni kita fokus kepada planning, okay, planning punya phase. Okay, mengikut buku teks Romney, SDLC dibahagikan kepada 5 fasa. Okay, the first phase of SDLC is system analysis, then conceptual design, physical design, implementation and conversion, operations and maintenance. So basically, untuk di semester, kita akan cover kita akan cover semua phases dalam SDLC seperti yang ditunjukkan dalam gambar raja ni. So kita nampak sikit sajalah topik yang kita akan cover. So bermula dengan sistem analisis, design. Okay, design ni dibahagikan kepada 2. Okay, iaitu conceptual dan juga physical design. Implementation and conversion, seterusnya selepas kita design, maka bolehlah kita implement and kita convert daripada design tu kepada real project. Dan yang terakhir sekali, operations and maintenance. So, system analysis juga contains system planning. Okay, dalam analisis ni, sekali kita akan bincangkan dengan planning. Jadi, system analysis and planning ni dalam stage yang sama. Jadi, kalau kita tengok dalam system analysis, okay, the first kali, what we are going to do is to do initial investigation. Okay, do initial investigation untuk mencari apa masalah kepada sistem yang sedia ada ataupun kenapa perlunya kepada sistem yang baru, kenapa perlu develop sistem baru. Okay, jadi untuk investigate tu, so kita akan buat sistem survey, kita akan buat survey dan feasibility study. Okay, feasibility study untuk menganalisis sama ada keperluan untuk develop a new system ni boleh dilaksanakan mengikut beberapa limitation. Contohnya dari segi economic feasibility, okay, seperti yang ditunjukkan di sini. Economic feasibility, okay, maknanya dari segi keuangan kita mencukupi ataupun tidak. Okay, kita ada dana, kita ada fund tak untuk develop sistem baru. Technical feasibility, okay, dari segi technical, sama ada infrastructure dan juga manpower. Okay, manpower yang kita perlukan adakah mencukupi. Legal feasibility dari segi keperluan dan had undang-undang. Okay, dari segi adakah ia menyalahi ataupun mengikut keperluan undang-undang semasa. Scheduling, okay, katalah kita nak develop sistem baru untuk digunakan
pada awal tahun 2022. Jadi kalau ikut scheduling, adakah sistem yang kita nak develop tu boleh siap dalam tempoh yang diberikan? Okay, kalau kata untuk feasibility dia dari segi masa untuk develop tu pun dah makan masa setahun, maknanya kita tak boleh nak guna dalam awal tahun 2022 lah. Okay, so kita kena tengok dari segi scheduling. Dan operational feasibility. Okay, operational feasibility ni maknanya dari segi pelaksanaan. Okay, pelaksanaan sistem tu sama ada bila kita dah siap develop sistem tu, adakah ia akan beroperasi seperti yang dikehendaki ataupun tiba-tiba dari segi operasional dia kita dalam kepala kita macam imagine bagus mendapat sambutan tetapi bila dah siap tu tak ada orang guna. Okay, dari segi operational feasibility. Seterusnya, setelah kita buat feasibility study, we have to determine information needs and systems requirement. Okay, maknanya kalau kata betul-betul semua yang kita nak develop tu boleh dilaksanakan, okay, kita dah analisis semua tu boleh dilaksanakan. Jadi kita pun mulalah mencari maklumat-maklumat yang diperlukan dan juga apa keperluan sistem tu. Okay, so we have to determine information needs and systems requirements. And the last one in system analysis is to deliver system requirement. Jadi ini adalah untuk fasa pertama dalam system analysis and planning. Lepas tu bila kita dah complete first phase ni, kita bolehlah design. Okay, kita boleh plan untuk design kita punya sistem yang akan kita develop tersebut. So design biasanya dia bermula dengan conceptual design. Okay, conceptual design it is where we identify and evaluate design alternative. Okay, conceptual design ni maknanya atas pelan sajalah, maknanya macam kita lukis pelan ataupun kita lukis model, okay, kita lukis macam mana bentuk gambaran bentuk sistem yang akan kita bangunkan tadi. So maybe kita ada beberapa design alternatif. So kita boleh come out dengan beberapa alternatif lah untuk dipilih. Then we develop design specifications. Okay, contohnya bila kita dah dapat alternatif yang kita pilih ataupun design yang kita nak macam mana, so kita akan develop design specification. Okay, maknanya kita kata kalau kata bentuk yang kita pilih tu, okay, bentuk dia macam ni. Okay, lepas tu kita identify lah, okay, untuk design ni berapa material ataupun apakah jenis materials yang diperlukan. Okay, kita nak guna daripada plastik ke ataupun daripada steel ke contohnya. Okay, materials dia apa, lepas tu berapa, okay, berapa jumlah dia, jumlah barang ataupun apa untuk design ni berapa jumlah materials yang kita perlukan. Deliver conceptual design requirement. Okay, we deliver conceptual design requirement ni maknanya okay, kita come out dengan design tu, so kita present lah kepada klien kita. Contohnya kalau klien yang request untuk develop sistem tu, so kita deliver apa yang telah kita pilih daripada conceptual design ni. So kita tunjuklah ke dia, kita bentangkan, kita present kepada klien kita, ataupun kalau kita buat untuk company kita, kita present kepada bos ke. Okay, ni design yang kita pilih. Lepas tu kita cakap lah, okay, materials yang diperlukan ialah dari jenis requirement dia apa-apa. Lepas tu berapa cost dia, okay. Maknanya perkara-perkara yang berkaitan dengan design ini. Jadi bila kata conceptual design kita ni
sudah lepas, maknanya diterima, accepted by the clients ataupun kita punya pihak pengurusan. So bolehlah kita proceed kepada physical design. So dalam physical design ni, design yang kita kata bukan atas pelan sajalah, maknanya kita design output kita tu physically. Okay, physically maknanya kata tadi atas pelan saja. So yang ni kita come out dia dengan fizikal, bentuk fizikal. Okay, contohnya kita akan bina model. Okay, kita akan bina model, kita akan bina prototype, okay, yang based on pelan yang kita dah propose tadi. So physical design ni kita come out dengan prototype lah biasanya. Okay, sama ada kalau kita develop tu, kita develop sistem ataupun software. So kita come out dengan software yang prototype. Okay, jadi prototype ni boleh digunakan oleh user, tetapi untuk tempoh percubaan saja kita kata. Okay, untuk tempoh percubaan maknanya kita launch prototype ni untuk lihat sejauh mana keberkesanan ataupun sistem kita tu dah boleh direalisasikan. Okay, so physical design. Sometimes kalau kata kita bina bangunan, okay, kalau kita buat project construction, physical design kita ni kita tak bolehlah nak bina bangunan yang betul-betul kan, yang ikut saiz asal tu. Tapi kalau kata software, kita boleh bina prototype. Tapi kalau kata yang kita nak bina tu, kita bina bangunan, maknanya kita come out dengan model lah. Okay, model bangunan tu. Okay, yang biasanya yang kita tengok kalau kita pergi ke site exhibition untuk jual bangunan ke jual rumah ke apa semua kan, dia ada model-model tu. Jadi model tu siap dengan landscape, siap dengan bilik tu ada katil ke, ada propose furniture layout yang dia suggest dekat dalam design dia tu. So dia akan buat yang macam betul-betul. Jadi itu memberi gambaran kepada user ataupun kepada klien kita, maknanya benda tu bila di-realizekan, kita realisasikan, kita buat betul-betul nanti, jadi kelihatan exactly macam tu lah, cuma dalam bentuk miniature saja kan. Okay, jadi physical design, secara fizikalnya kita boleh nampak design kita. Yang conceptual design ni tadi dalam bentuk pelan, bentuk gambaran, okay, dengan dia akan guna material apa semua tu. Okay, physical design, design output, so kita design lah apa yang kita nak buat tadi. Design database, okay, selain daripada output tu, database dia sekali. Okay, database ni bermaksud semua maklumat ataupun perkara, info, bahan-bahan yang akan digunakan berserta dengan dia punya bajet sekali, okay, akan ada sekali dalam database. Okay, design input. Okay, design input ni maknanya nanti apa yang diperlukan oleh sistem. Database ni maknanya dalam kita punya inilah input kita ni akan disimpan dalam database tu. Semuanya yang berkaitan dengan keperluan. Okay, keperluan dan juga output sistem yang kita develop tu nanti. Okay, yang ni tiga ni. Lepas tu develop programs. Okay, develop program ni maknanya biasanya dibuat oleh programmer lah. Okay, dibuat oleh programmer. Maknanya kalau kita buat software, okay, develop programs ni termasuklah coding, okay, coding untuk come out dengan software baru ataupun dengan apps baru tadi. Jadi kita akan develop di situ, okay, ataupun programmer akan develop kat situ. Develop procedure, okay, procedure ni yang berkaitan dengan untuk inilah untuk buat software tadi, ataupun kalau kita kata yang kita buat bangunan, kita nak construct bangunan, prosedur ni maknanya step dia. Okay, mungkin yang pertama nak kena bina asas dulu, okay, asas tanah, ratakan tanah.
kemudian naikkan besi, tanam cerucuk dan sebagainya tu. Semua tu dinyatakan dalam design ni, maknanya step, step untuk develop a system ataupun project. Design controls. Design controls means we have to know and we have to identify what are the control procedure. Maknanya untuk projek kita ni, apa kaedah ataupun langkah-langkah yang akan kita implement untuk memastikan jika sistem yang kita nak bina ataupun projek yang kita nak bina tu ada masalah nanti. Ada masalah, ada sabotage ke apa semua. Kita akan ada plan dekat sini, apa control yang akan kita laksanakan. Contohnya kalau kata dalam pembinaan construction, dalam pembinaan bangunan dekat construction punya site. Katalah kita memulakan construction tu dalam bulan Jun. Dijangka siap dalam masa 1 tahun. Jadi bila kita start Jun, dia akan berakhir Jun ataupun Julai next year. Jadi kita kena ambil kira kemungkinan kalau di Pantai Timur kan mungkin dalam bulan 11, bulan 12 tu ada monsun. Jadi kalau monsun hujan memang tak sesuai untuk pembinaan site kita punya tapak kontrak construction kita tu. Jadi apa control procedure kita untuk atasi masalah tu? Adakah kita punya projek tu tak berjalan selama 2 bulan ataupun pekerja kita tu boleh buat benda lain selain daripada yang melibatkan cuaca tadi. Ataupun kita plan siap-siap, katalah by Oktober tu, semua projek kita telah pun siap. Pembinaan struktur asas sampai kepada dia punya bumbung tu sudah siap. Cuma yang dalaman saja yang belum siap. Jadi kita perlu buat maintenance yang dalaman saja ke. Jadi tak kira lah apa-apa saja kemungkinan yang akan mengganggu projek kita tu. So kita akan develop controls procedure, langkah-langkah yang kemungkinan kita akan atasi bila ada masalah. Dan develop system. So bila deliver ni maknanya siap kita punya physical design ni kita akan kita akan presentkan. Maknanya bagi setiap stage perancangan, yang pertama ni perancangan ataupun analisis yang kita buat ni, kita cari semua maklumat, kita settle bahagian planning, kita pun deliver. Kita deliver system requirement, kita deliver kita punya design tu, maknanya sebaik-baiknya dalam pembinaan sesuatu sistem, dalam development of a system or project, bagi setiap fasa yang telah kita complete, so kita akan presentkan kepada management ataupun kita akan present kepada klien kita. Sebab apa? Sebabnya bila kita dah siap sesuatu stage tu, kalau kita terus proceed tapi tanpa makluman dan kebenaran daripada pihak management ataupun pihak klien kita, so kemungkinan apa yang kita akan hasilkan tu tidak match dengan requirement. That's why for every step, every phase of SDLC, we need to deliver. We need to deliver the stage punya completion kepada klien ataupun management kita. Dan kena ingat, setiap fasa ni ditandakan dekat sini ni, ada 1, 2, 3 dan 4 ni. Semua stage yang ditandakan ni, dia melibatkan feasibility, analysis and decision points. So feasibility, analysis and decision points ni maknanya kita kena tanya balik, bagi setiap fasa ni
okey, memang lulus ke dari segi teknikal, dari segi ekonomi, dari segi legal, dari segi scheduling dan dari segi operational feasibility. Okey, maknanya kalau semua kriteria ni okey, kita punya management kata okey lulus, okey kita boleh buat ni, kita boleh buat, kita ada fund, okey lulus fund banyak ni, okey siapa yang akan bertanggungjawab untuk buat prosedur ni semua, okey tak ada masalah, terima apa terima semua cadangan ni, so kita akan move ke next stage iaitu implementation and conversion. Okay, maknanya bila kita dah design elok-elok pelan atas pelan pun okey lulus, lepas tu dari segi physical design pun kita dapat hasilkan prototype yang match dengan kehendak klien. So kita bolehlah implement. Okay, kita boleh implement dan convert daripada design kepada actual sistem yang kita nak develop. Okay, so dalam implementation and conversion, we develop an implementation and conversion plan. Okay, maknanya daripada plan tadi, okay, daripada awal kita design dah apa semua tu, so kita boleh develop. Maknanya develop ni buat lah, okay, buat betul-betul. Kalau kata projek yang kita nak bangunkan tu bina rumah ataupun bina bangunan, so bolehlah kita mula apa pasang tapak dia, kita buat tapak, okey, buat tapak, letak besi apa semua, simen apa semua untuk pembinaan. Seterusnya install hardware and software. Okey, ini kalau melibatkan development of a system ataupun hardware. So kita install hardware dan juga software. So kalau projek tu kita buat start buat tapak dia. Train personnel. Okay, train personnel siapa yang involved dalam development of the system tadi, kita boleh mula train dia. Okay, yang akan guna sistem tadi pun kita pun boleh mula train kita punya staff-staff, okay, untuk guna sistem yang baru tu nanti. Test the system. Okay, jadi bila kita dah develop, kita dah buat betul-betul, kita dah convert daripada design kepada yang actual, so kita test the system, complete the documentation, convert from old to new system. Okay, complete documentation means maknanya documentation kita yang berkaitan dengan produk ataupun sistem yang kita develop tadi, documentation dia mesti lengkap lah. Okay, contohnya kita come out dengan satu buku yang menerangkan tentang perincian setiap function dalam sistem kita tu. Okay, maknanya dia ada buku manual lah. Okay, so manual untuk sistem kita ni, untuk yang kita develop ni, kita panggil documentation. Okay, sama ada manual ni untuk user ataupun untuk kita simpan. Okay, iaitu untuk yang bangunkan, okay, yang bangunkan sistem tadi. Okay, mesti ada manual lah, user manual ataupun untuk owner punya manual. Okay, owner punya manual ni dia detail lagi. Maknanya dalam documentation kepada owner ni, dia ada semualah, macam kita kata surat beranak dia, surat beranak sistem tu. Okay, dengan plan apa semua ni, dengan start daripada awal ni, dengan berapa kos dia, bajet dia yang terlibat semua dalam pembinaan sistem tu yang sebelum ni. Okay, kita akan completekan documentation tadi ataupun kita panggil manual untuk owner tu simpan. Lepas tu user manual ni dia lebih kepada interface lah. Okay, interface untuk sistem tu, kata function kat mana, nak tekan kat mana dalam tu, ada apa semua tu. Okay, yang tu untuk user manual. Maknanya dua benda yang berasingan lah, tapi semuanya kita panggil documentation. Okay, jadi contoh macam kata kereta kan, untuk buat sebuah model baru untuk kereta.
Okay, kereta ni kita kata sistem dia memang canggih, okay, satu model baru. Jadi user manual mesti ada. Okay, contohnya kalau kata dalam tu kita buka dekat enjin dia tu, okay, apa yang diperlukan oleh enjin ni. Okay, maknanya kalau nak servis nanti, okay, apa kriteria minyak ataupun pelincir yang diperlukan. Lepas tu kalau kata rosak ni satu barang ni, okey, kat mana nak cari dia. Okey, maknanya yang tu details pasal sesuatu sistem ataupun projek yang kita bangunkan, model yang kita bangunkan. Convert from old to new system. Okey, kalau kata kita ada sistem lama, nak gantikan dengan sistem yang baru kita develop, jadi conversion lah kat situ, conversion daripada sistem lama kepada sistem baru. Jadi conversion ni pun kalau kita cerita secara detail nanti dekat stage conversion, dia ada berbagai cara lah. Okay, sama ada conversion tu secara berfasa ataupun secara apa kita kata terus one off, maknanya buang yang lama ganti dengan baru terus. Ada juga macam tu. Lepas tu ada juga satu kaedah untuk conversion tu dia tukar secara berfasa. Okay, convert old system kepada new system secara berfasa. Okay, berfasa ni maknanya okay, mula-mula kita tukar dekat bahagian bahagian sale saja dulu yang guna sistem baru. Lepas tu baru kita pergi ke bahagian finance dan seterusnya. Bukan kata dalam satu organisasi tu, okay, semua sekaligus buang sistem lama, ganti dengan sistem baru 100%. Okay, ada juga buat cara tu. Dan deliver operational system. Okay, deliver operational system tu maknanya kita tengoklah, okay, benda tu berjaya ataupun tak, okay, kita deliver. Okay, dan seperti biasa dekat sini ada feasibility analysis. Okay, dari segi conversion dan implementation ni maknanya ada masalah tak dari segi ekonomik. Okay, kita dah ada perancangan daripada awal ni, memang kita dah buat bajet dia, tapi semasa conversion tu kita implement sistem tu betul-betul, adakah bajet tu masih lagi dalam apa planning macam yang kita plan dia akan involve banyak mana, ataupun dah terlebih bajet kat sini. So setiap ni that's why kita kena buat feasibility analysis and decision kat situ. Ada setengah projek tu masa awal-awal tu, masa sistem analisis, masa planning, masa design apa semua tu okey lagi. Okay, sebabnya duit banyak lagi masa dekat awal-awal stage ni kan. Lepas tu staff ataupun personnel ataupun orang kata apa, orang yang terlibat untuk buat sistem ni dia ada lagi masa tu. Tapi kalau kata ada masalah, okay, sometimes dalam sesuatu projek ataupun suatu sistem development ni, dia macam-macam akan timbul masalah dan dugaan. Okay, contohnya ada ahli yang merajuk ataupun tarik diri ke, ada yang bergaduh ke apa semua. Jadi yang tu akan menyebabkan seorang tu tarik diri. Jadi kalau orang yang tarik diri tu agak penting juga kepada sistem development kita tu, maknanya dia akan menjejaskan lah ni. Okay, stage yang seterusnya ni. Okay, jadi kita kena anticipate all the changes ataupun masalah-masalah yang berlaku tu. That's why kita ada tadi control punya prosedur ataupun backup plan dan sebagainya. Dan yang seterusnya, bila kita dah implement, kita dah install, kita dah convert, dalam apa implementation ni adalah installation semua ni kan, macam tadi ni saya kata. So lepas kita dah convert semua tu, masanya untuk operations and maintenance. So masa operations tu bila dah betul-betul user guna sistem tersebut, so kita dapat tengoklah sistem tu betul-betul efektif seperti yang diharapkan masa kita merancang dia punya objektif ni ke, ataupun
tak seperti yang kita expect ke, ataupun mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu. So, dalam operations and maintenance ni, kita perlu fine tune. Okay, fine tune and do post implementation review. So, katalah bila kita develop sistem yang dikehendaki sebagaimana yang di-request oleh klien, okay, klien ada minta kita buat software baru untuk dia apa semua, so kita buatlah, kita buat apa semua, lepas tu kita present kepada dia, dia kata okey apa semua. So, bila kita dah install, dah bagi kepada klien untuk apa guna sistem tu, bila dah siap nanti kita pergi install dekat dia punya company, so dia akan guna. Okay, dalam masa sebulan, dalam masa 2 bulan, dalam masa 3 bulan tu, okay, bila dia guna masa tu, basically semasa tempoh awal penggunaan sistem tu, kita yang provide sistem kepada klien tu, kita masih lagi memberikan kita punya servis kepada dia. Contohnya, dalam 3 bulan pertama, kita kata sebarang training ataupun masalah kalau ada user tak faham ke ataupun sistem tu tak boleh nak run ke ataupun ada masalah ke apa semua, okay, masih dalam kita punya waranti lagi. So, kita akan pergi untuk guide staff dekat klien tu, ataupun kita akan provide training, okay, dekat situ. Sampailah dia dah selesa ataupun betul-betul boleh ataupun pandai guna sistem tersebut. Jadi kat situ peranan sistem developer ni masih belum habis lagi lah. So, dia kena fine tune, buat post implementation review, operate the system. Operate ni maknanya kita guna sistem tu sebaik-baiknya, guna semua modul, okay, modul yang ada dalam sistem tu. Contohnya kalau sistem tu dia ada banyak modul, okay, modul pasar sale, modul marketing, modul untuk HR apa semua. Jadi sebaik-baiknya guna. Okay, user dia kena guna semua, dia kena operate sistem tu to the full capacity, so that they can identify okay, what are the flaws ataupun kita kata kalau ada kelemahan ataupun sistem tu perlu perlu improvement dekat mana, so user tu kena identify kat situ. So, kalau ada sebarang kelemahan pada sistem yang tidak puas hati, user tak puas hati, so kita boleh request developer tadi untuk modify sistem tu. Do ongoing maintenance. Okay, maintenance ni macam biasalah, kena ada maintenance dan deliver improve system. Jadi dalam 5 stage ni basically itu yang semua akan kita bincangkan, tetapi kita akan buat sepanjang semester ni lah. Jadi untuk hari ini kita akan fokus kepada system analysis and planning. Okay, ada nak tanya ke sebelum saya proceed? Kalau ada boleh terus bertanya ataupun boleh tulis dekat chat ataupun boleh angkat tangan. Okay, so sekarang ni katalah bila kita perlu develop sistem, jadi kita identify dulu, okay, who is involved in the SDLC. Okay, so SDLC di sini, kalau kata kita nak mudah, okay, kita nak mudah faham. Jadi kalau skop SDLC yang saya bincangkan, okay, biasanya SDLC yang saya rujuk kepada software, okay, software development. Kenapa pula jadi, okay, sorry. Okay, software development, lepas tu system development ataupun project development. Okay, boleh belaka lah. Okay, maknanya kita nak develop software baru ke, okay, software ni macam apps ataupun macam UBS, accounting system, ataupun sebarang software-software lain. Kalau sistem, maybe
merujuk kepada registration sistem, customer database ataupun customer management system. Okay, ini sistem. Kalau projek pula, okay, projek ni boleh jadi macam-macam. Okay, projek ni saya kata kalau kita nak ambil contoh, boleh refer kepada projek construction, okay, nak construct buildings, projek sesimpel projek yang macam kata yang program, okay, program yang kata yang macam student biasa anjurkan. Okay, student biasa anjur program kan, nak buat program katalah family day. Jadi dalam family day tahun 2021, kata kita nak buat akhir tahun ni. Itu pun satu projek juga kan, program tu juga satu projek. Jadi SDLC ni walaupun nama dia System Development Life Cycle, kita boleh rujuk ataupun kita boleh bagi contoh kepada sama ada 3 benda ni ataupun ada lagi lain-lain lah kalau korang ada contoh lain. Tapi kadang-kadang kalau kita saya bagi contoh pun mungkin berkaitan dengan nak develop software. Kadang-kadang kita rujuk kepada sistem, kadang-kadang kepada projek. Jadi lebih luas lah supaya kita lebih nampak. Okay, kita ambil yang paling simple. Okay, SDLC yang paling simple. Okay, dalam menganjurkan, okay, dalam menganjurkan sesuatu program. Okay, contohnya korang nak buat program family day lah atau pada akhir semester ni, pada akhir bulan ni. Okay, jadi kita kena merancang dulu kan. Okay, mesti apa-apa pun mesti kena buat perancangan. Tak boleh terus buat program macam tu je. Kadang-kadang kita kata kalau kata program tu program tahunan, program tahunan senang lah sebab okay, proposal dulu dah ada. Jadi kita boleh tengok okay, nanti kita nak kena buat apa. Kita kena tengok je based on proposal yang lepas-lepas. Okay, katalah kalau seorang ni pula dia tu memang setiap semester ni dia selalu je terlibat dalam program macam ni. Jadi dia lagilah biasa. Tapi kalau kata kita nak buat program baru, program yang sebelum ni tak pernah kita buat. Jadi mungkin kita kena fikir alternatif ataupun kaedah yang baru kan. Jadi mula-mula sekali, okay, kenapa program tu diperlukan, apa semua objektif program, kita kena fikir. Dan yang antara yang paling penting, kita kena fikir who is involved. Okay, who is involved in the SDLC ataupun siapa yang akan terlibat dalam program tu nanti, dalam program family day tu nanti. So di sini kalau untuk contoh pembangunan software ataupun sistem SDLC, so dia akan identify orang tu ialah Information Systems Steering Committee. So steering committee terdiri daripada executive level, plans and overseas IS function, facilitate coordination with integration of system activities. Jadi di sini executive level, okay, kalau information system steering committee adalah pihak-pihak yang terlibat dalam program tu di peringkat eksekutif. Jadi kalau kita rujuk ataupun kita tukar SDLC ni kepada program family day yang akan student anjurkan nanti. So steering committee ni kita kata pihak atasan lah, pihak yang terlibat dalam oversee the system punya functionality. Okay, maybe di sini merujuk kepada dekan, okay, merujuk kepada timbalan dekan HEPA, merujuk kepada mungkin penasihat, okay, penasihat accounting clerk ke kan, yang terdiri daripada lecturer. Okay, so yang tu steering committee. Dan project development team, okay, project development team ni, ni maknanya yang student betul-betul terlibat, iaitu daripada pengarah projek, okay, pengarah projek, lepas tu bendahari,
Lepas tu YDP kelab ke, yang diketua ke panggil apa, kelab perakaunan tu. So dalam tu project development team dan lain-lain lagi. Ramai lagi lah dalam team ni. Programmers diperlukan kalau kita nak develop sistem ataupun software. Jadi programmer ni dia write and test programs according to analyst specification. Jadi programmer ni yang akan buat program tu, dia akan buat coding apa semua untuk sistem. Tapi kalau untuk family day, programmer tak adalah. Programmer tu dah kita masukkan dalam project development team yang terdiri daripada pengarah program, bendahari, SU, lepas tu AJK, bahagian makanan, AJK, bahagian jemputan, semua-semua jawatan kuasa yang terlibat dalam project development tersebut. Sistem analis juga untuk pembangunan software ataupun sistem, determine information needs, prepare specification for programmers. Jadi sistem analis ni dia akan kerja bersama-sama dengan programmer. Maknanya sistem analisis, sistem analis ni, penganalisis sistem ni, dia akan bekalkan semua maklumat yang diperlukan oleh programmer. Programmer ni dia tugasan dia lebih kepada memang teknikal, memang kepada coding apa semua tu. Tetapi sistem analis ni yang akan bantu dia untuk determine apa yang dia perlukan nanti untuk buat coding tersebut. Maknanya dia kerja sekali lah dua ni. Management. Management ni pihak pengurusan. They get users involved in the process, provide support for development projects, align projects to meet organizations' strategic needs. Pihak pengurusan penting dalam pembinaan sesuatu projek ataupun sistem supaya memudahkan kerja, memudahkan kerja-kerja, sebab kita ada dua pihak di sini. Kita ada pihak yang bangunkan sistem, yang kerja, yang buat sistem apa semua tu, dan pihak yang akan menggunakan sistem tu. Peranan pihak pengurusan ni adalah dia memberi makluman kepada user supaya user well informed dengan apa yang akan diorang hadapi nanti. Diorang akan berhadapan dengan sistem baru yang macam mana. So, peranan pihak pengurusan ni penting dalam organisasi. Align project to meet organization strategy. Maknanya dia pantau lah. Tugas management ni dia sebagai orang tengah. Sebab dalam pembangunan sistem, kita ada pihak yang pertama, pihak yang develop. Develop sistem. Kita panggil developers lah. Developers ni yang develop sistem. Lepas tu kita ada users kan. Developers ni dia akan bina sistem tu, dia buat kerja apa semua ni. Dan pihak user ni yang akan guna sistem tu nanti. Jadi, di tengah-tengah antara mereka ni, antara developer dengan user ni, dia kena ada peranan pihak management. Pihak management. Jadi, pihak management ni, dia sebagai orang tengah lah. Orang tengah yang berinteraksi dengan pihak developers dan juga pihak user. Contohnya, pihak management dia akan bagi tahu kepada user, kita akan mula guna software baru untuk accounting sistem kita bermula pada tahun 2022. Jadi cadangan pihak pengurusan dia bagi tahu kepada user. Jadi user dia akan respon kepada pihak management. Kalau kita nak buat sistem baru, kalau boleh kita buat sistem yang macam ni lah. User akan cadangkan. User kata sistem yang sedia ada ni memang macam susah sikit. Kalau kita nak print report tu, macam report tu tak cantik ke apa semua. Contoh input yang kita dapat daripada user. So kita akan cakap kepada pihak developer. Management akan cakap kepada pihak developer. Jadi pihak developer ni, bila dia design sistem baru tadi, dia buat prototype, dia bagi tahu kepada pihak management, macam ni ke bentuk yang kita nak, sistem yang kita nak macam ni ke, dia present kepada pihak management. Jadi pihak management masa tu, dalam meeting tu kalau boleh dia invite sekali user ni. Dia invite sekali user ni untuk tengok. Untuk tengok. Jadi bila ada interaction antara pihak management dan user, jadi user ni
akan guna sistem tu dengan senang hatilah. Okay, maknanya bukannya kata user ni dia tak tahu menahu pun nak tukar pada sistem baru. Tengok-tengok dapat dah sistem baru. Pihak management ni tak bagi tahu sepatah pun kat dia orang. Jadi bila tak bagi tahu sepatah ni tu yang susah. User akan boycott sistem ke apa semua, tak nak berubah lah. Okay? Tapi kalau kita dah maklumkan awal, lepas tu kita ambil opinion user ni, kita bagi tahu dia, kita tanya dia, kita involve dia sekali dalam decision making ataupun dalam pembuatan sistem ni, so dia akan lebih bersedia untuk menerima perubahan sistem baru nanti. So management ni dia ada juga yang terlibat dalam steering committee, okay, di peringkat eksekutif level. Jadi ada juga dia orang ni dekat sini. Okay, so itu adalah contoh ataupun peranan pihak-pihak yang terlibat. Okay, sebagaimana contoh, kita balik kepada contoh yang student nak buat program tadi lah. Okay, so kita ubah, kita sesuaikan, identify siapa yang terlibat ni mengikut projek ataupun plan yang kita sedang rancang tadi. Kalau user ni participant kita lah. Okay, so kalau dalam projek maybe users adalah participant. Jadi participants untuk family day accounting, kita kata di sini mungkin semualah student accounting, student ijazah, student diploma, lepas tu lecturers, kita kata. So untuk memastikan participant ni dia bersemangat untuk join family day nanti, maknanya kalau kata pihak pihak AJK tadi, dia dah siap-siap communicate, dia dah bagi tahu awal-awal lagi, okey kita nanti kita nak buat family day. So dia maklumkan awal-awal student accounting semua. Okey, semua student accounting kita nak buat family day. Macam mana? Siapa macam ada idea, okey kat mana? Macam kita buat meeting kan. Tanya apa semua tu. So, dia orang akan bagi input, dia orang akan involve masa awal-awal tu program tu nak dilaksanakan. So, nanti bila program tu kita nak laksanakan, so dia orang akan excited lah untuk join sebab dia orang tahu, dia orang macam tak adalah tiba-tiba family day macam dia orang tak berminat lah kan, sebab dia orang tak tahu menahu, tiba-tiba ajak nak buat family day. So kalau kita involvekan dia orang, maklumkan dia orang, communicate dengan dia orang awal-awal lagi, so dia orang maybe akan lebih berminat. Kalau kata kita nak ambil semua ni jadi AJK macam ramai sangat kan, so tak logik. Tapi kita selalu communicate apa yang kita nak buat dalam sesuatu projek tu, barulah user ni dia lebih berminat untuk participate. Jadi dalam sistem development planning, jadi dalam stage pertama ni, planning mesti penting. Okay? So hari ni kita just bercakap pasal planning je dulu. Kita dah identify tadi, okay, kita punya AJK ataupun team yang akan involve dalam development of project ni. So kita plan. Di sini, kepentingan planning. Proper planning provides for achieving goals and objectives. Jadi, kalau kita nak pastikan objektif kita tu betul-betul dicapai, so kita kena planning properly. Okay, kita kena plan properly. Jadi kalau kata tak ada perancangan ataupun planning, dia tu macam loose je, so objektif nanti dia maybe akan deviate lah, dia akan lari. For system development, 2 plans needed. Okay, 2 plan. Yang pertama, project development plan, specific to a project and authored by the project team, identifies people, hardware, software and financial resources need. Dan yang kedua, master plan. Okay, master plan, long range and authored by steering committee outlining prioritized projects and timetables. Okay,
master plan ni dia lebih luas. Kalau project development plan ni dia spesifik kepada projek yang nak dibuat pada masa tu. Okey. Perbezaan antara project development plan dengan master plan. Okey, kalau sini saya bagi contoh macam ni lah. Okey, UNIZA. Okey, UNIZA ni semua yang kita tahu setakat ni, kita ada UNIZA dekat Gombadak, kita ada UNIZA dekat Tembila kan. Lepas tu satu lagi kita ada UNIZA kampus perubatan dekat depan hospital tu. Tapi yang tu yang perubatan tu sebenarnya bangunan di situ kawasan dia sempit saja. Yang tu kita sewa, kalau tak silap UNIZA sewa daripada pihak Terengganu punya government lah. UNIZA Gombadak. Okay, UNIZA Gombadak. Sorry. Sorry, batuk. Okay, UNIZA Gombadak yang kita ada dekat Gombadak, dia punya kawasan tak luas sangat, tapi lebih luas daripada yang kampus perubatan punya. So, you imagine lah yang Gombadak punya ni daripada depan kawasan Pasar Malam tu, dia punya sempadan tu kan. Lepas tu jalan besar, okay, McDonald dekat depan tu, okay. Jalan tu kita punya sempadan. Lepas tu pergi sebelah sana tu UMT, jalan tu kita punya sempadan. Lepas tu ke belakang dekat bulatan tu, okay, ada Pasar Malam juga, jalan tu kita punya sempadan. Sampailah ke belakang pintu pagar kedua, dan di sebelah kiri tu kita ada PSR. So di sebelah PSR tu maknanya di situ kita punya sempadan. Yang tu kita punya Gombadak punya kampus. Jadi Gombadak punya kampus ni kawasan ataupun tanah kita tu diberikan oleh Kerajaan Terengganu kepada UNIZA untuk Gombadak kampus. Dan satu lagi di Tembila. Okay, di Tembila ni yang betul-betul, okay, betul-betul tanah yang dimiliki untuk UNIZA lah, UNIZA Tembila, yang sepatutnya kawasan ni adalah lebih luas, okay, lebih luas berbanding dengan Gombadak. Jadi yang ni berapa ekar saja dia punya keluasan. Kalau yang Tembila ni kita ada 1000 hektar. Jadi 1000 hektar ni saya pun tak dapat bayang dia punya keluasan tu luas mana, tapi 1000 hektar lah. Jadi 1000 hektar berbanding dengan Gombadak yang beratus ekar sahaja ni, maknanya dekat Tembila ni sepatutnya semua kampus UNIZA main campus adalah dekat Tembila. Tetapi sekarang ni kita just guna dalam maybe 10% macam tu je kawasan yang dekat Tembila ni, dengan 3 fakulti sahaja di sana. Jadi di sini, okay, saya just nak highlight ataupun nak tunjukkan perbezaan antara master plan dengan project development plan. Jadi bagi pihak eksekutif ataupun pihak board UNIZA, disebabkan oleh UNIZA mempunyai
1000 hektar di Tembila, keluasan tanah di Tembila. Jadi UNIZA main campus akan sepatutnya ditempatkan semua di Tembila lah. Okay, jadi dalam Tembila punya, dalam UNIZA punya master plan, okay, master plan, di sini pada suatu hari nanti, tak tahu berapa tahun lagi, jadi UNIZA akan develop dekat Tembila. Jadi dekat Tembila tu, maybe dekat plan dia untuk 1000 hektar ni, okay, 1000 hektar ni, dekat tepi sini mesti lautan, okay, ini lautan, ocean, sebab tepi pantai kan. Jadi yang sekarang ni yang tengah kita ada, yang bahagian sini saja. Okay, yang ni dekat IT punya campus, lepas tu yang pharmaceutical dengan makanan, industri makanan apa semua tu, pertanian kan, pertanian. Jadi 3 kat sini, lepas tu ada satu kawasan untuk hostel. Jadi yang ni mungkin 10% sahaja daripada kawasan Tembila. Dan maybe okay, di bahagian sini nanti, okay, sini jalan masuk, mungkin guard dekat sini, guard dekat sini. Mungkin satu hari nanti di kawasan ini untuk fakulti FPP. Okay, dia ada plan dah lah. Kan, kita tak tahu. Okay, sini FPP. Di sini mungkin kawasan hostel. Okay, hostel. Lepas tu di sini mungkin fakulti lain-lain lagi. Okay, FKI dan sebagainya. Jadi, dengan dia punya layout apa semua, dengan dia punya apa planning yang dia nak buat tu semua, dalam jangka masa mungkin 10 tahun nanti. Jadi dalam tempoh 10 tahun, semua ataupun kebanyakan fakulti-fakulti di UNIZA akan berpindah ke Tembila. Okay, kecuali yang Gombadak ni mungkin fakulti perubatan, okay, dia akan berpindah ke Gombadak sebab kita ada hospital, okay, hospital dekat Gombadak. Jadi fakulti perubatan yang dekat depan Hospital Sultanah Nur Zahirah tu mungkin akan berpindah ke Gombadak sepenuhnya. So dekat depan hospital tu, Hospital Sultanah Nur Zahirah tu dia tak payah, kita tak payah bayar sewa lah kepada pihak negeri Terengganu. Okay, sebab kat situ kita menyewa. Jadi ini adalah master plan, iaitu long range and authored by steering committee, outline prioritize projects and timetable. Okay, maknanya dia kata sekarang ni tahun 2021-2022 ni kita punya takat ni je lah, planning kita dalam masa 10 tahun nanti baru kita akan complete, okay, master plan kita. So ini adalah master plan UNIZA. Kalau project development plan ni pula, okay, project development plan ni dia merujuk kepada current, okay, current plan dan spesifik. Maknanya di bawah master plan ni dipecahkan pula kepada specific plan, iaitu project development plan. Okay, kita ada project development plan untuk hospital saja. Okay, hospital UNIZA. Sorry lagi. Okay, hospital UNIZA yang ada dekat Gombadak tu. Sekarang ni dia punya plan dia, okay, belum siap lagi. Tengah rekrut staff ataupun tengah penuhkan katil, perabot apa semua, okay, dekat dalam hospital tu. Jadi ini satu plan, project development plan. Yang kedua, okay, yang kedua mungkin mungkin ada kat sini
Fakulti Farmasi. Okay, Fakulti Farmasi tu nampak macam dah siap. Okay, Fakulti X. Okay, tengah develop ataupun tengah bangunkan Fakulti X. Fakulti X ni maknanya fakulti yang akan berpindah daripada Gombadak ke Tembilang. Tak tahu fakulti mana, so kita letakkan Fakulti X yang akan pergi ke Tembilang nanti. So yang ni dalam dia punya fasa development, project development. Okay. Yang ketiga, okay, di sini dekat Gombadak punya construction. Okay, modify building. Okay, building untuk kita kata ni yang akan daripada hostel lama tu, okay, nak modify kepada bangunan pentadbiran. Okay, sebab ada beberapa bangunan hostel yang akan dimodify. Jadi kita maybe ada banyak ataupun ada beberapa lah, okay, untuk spesifik project development plan. Tapi semua project development plan ni, maknanya current plan ataupun yang spesifik plan ni, dia di bawah master plan ni punya plan. Di bawah master plan punya plan. Maknanya master plan tu untuk tempoh 10 tahun. Tapi kita kata hospital ni siap by 2022. Fakulti X ni akan siap dalam 2022. Lepas tu yang ni akan siap dalam 2023 contoh macam tu. Okay, jadi completion dia dalam masa 10 tahun semua akan pergi ke Tembilang. Okay, contoh master plan dengan project development plan. Jadi untuk membuat planning tu, okay, untuk buat planning, jadi kita nak tengok macam mana kan tadi kita ada banyak perkara ataupun banyak benda yang perlu dibuat dalam setiap aktiviti tu, start daripada lantik jawatankuasa, lepas tu nak identify budget. Okay, you imagine lah, saya yakin sangat sekarang ni korang dah banyak involve dalam program-program yang korang anjurkan sendiri. Jadi kalau kita nak buat suatu program tu kan banyak kerja kan. Okay, yang selalu jadi ketua ataupun pengarah program, buat program tu, program ni dalam accounting club ke ataupun dalam program HEPA ke, sibuk sangat dia punya asyik-asyik meeting je. So saya faham sebab banyak kerja. Okay, nak buat suatu program tu banyak kerja. Jadi banyak kerja, nak kena identify siapa yang nak dijemput, pihak pensyarah hadir ke tidak, lepas tu penceramah yang perlu dijemput daripada MIA ke, confirm datang ke tak. Lepas tu kalau dulu masa kita tak masa kita face to face dulu, program bersemuka, lagilah banyak kerja sebab kena sediakan refreshment kan, pergi jemput dekat airport ke apa semua, banyak kerja. Tapi sekarang ni bila online ni dia berubah sikit. Jadi bila banyak perkara yang perlu diselesaikan satu persatu, yang mana perlu didahulukan, yang mana perlu dikemudiankan, yang mana boleh tangguh, yang mana perlu cepat, kita akan buat satu guna teknik yang dinamakan sama ada PERT ataupun Gantt chart ataupun kedua-duanya sekali. Okay, PERT, Program Evaluation and Review Technique, a diagram that depicts all project activities that require time and resource with completion estimates. Okay, determines critical path. Okay, jadi PERT ni kadang-kadang PERT dan atau CPM. Okay, critical path method. Jadi PERT and CPM ni di mana kita identify activity. Okay, kita identify activity
important ataupun critical activity. Okay, aktiviti 1, aktiviti 2, aktiviti 3, aktiviti 4. Okay, kita namakan apa aktiviti tu. Dan kita kena tahu untuk settlekan aktiviti yang pertama ni dia ambil masa berapa hari ataupun berapa jam ataupun berapa minggu. Okay, kita nyatakan sekali. So, PERT NCPM penting supaya kita tahu aktiviti mana yang tak boleh delay. Okay, yang mana boleh tangguh, yang mana tak boleh tangguh. Kalau tangguh satu aktiviti yang kritikal ni, okay, dia akan affect completion of the project. Okay, dia akan ambil masa. Benda lain pun jadi tertangguh semua. So, ini fungsi perancangan kita menggunakan PERT ataupun CPM. Maknanya, sebelum kita buat sesuatu program ataupun sesuatu projek ni, kita kena tahu dah apa benda yang akan terlibat nanti. Maknanya tak boleh nak main hentam je, terus jalan je. Lepas tu kita tak tahu, oh lupa sepatutnya kena buat benda ni dulu. Jadi macam tak boleh macam tu. Maknanya dalam planning tu dah kena ada teknik dia. Dan yang kedua, Gantt chart. Okay, Gantt chart ni biasa kan kita biasa guna. Okay, Gantt chart or bar chart that organize activities on the left hand side and project time schedule with a bar drawn to show the progress to date for that particular activity. Jadi Gantt chart ni pun sama, function dia menunjukkan dia menunjukkan completion of certain activity. Okay, maknanya aktiviti 1, aktiviti 2 dia ambil masa lama ke, cepat ke dan seterusnya. Okay, ini contoh Gantt chart kita. Kita buat dalam bentuk bar. Okay. Jadi dia ada beza. Okay, walaupun fungsi dia adalah sama, iaitu untuk melihat aktiviti-aktiviti yang penting ataupun kritikal dan juga masa yang diambil untuk setiap completion dia. Jadi yang membezakannya adalah bentuk dia. Okay, PERT ni kita buat ada, nanti saya akan tunjukkan, saya akan ajar macam mana cara untuk buat PERT dan juga Gantt chart ni just untuk schedule, maknanya kita nak tengok je. Yang ni kita boleh kira. Okay, kita boleh kira nanti. Feasibility analysis. Okay, feasibility macam yang saya bagi tahu tadi, dari segi ekonomi, do benefits of a new system justify the cost, time and resources to implement. Okay, dari segi cost and benefit, okay, economic feasibility. Maknanya kita kata kita ada bajet tak? Kalau kita ada bajet, maknanya adakah dana yang kita invest dalam projek tu, dia punya benefit dia outweighs, okay, outweigh the cost. Maknanya benefit dia lebih besar kan? Technical, can we use existing technology? Okay, existing technology. Boleh guna teknologi yang dah ada ke? Infrastruktur yang dah sedia ada ke? Ataupun kita boleh guna staff-staff kita yang sedia ada ke? Jadi, kalau tak, maknanya kita kena invest certain amount. Dia akan effect lagi dekat dalam economic feasibility ataupun costing kita. Legal, does a new system comply with regulations, laws and contractual obligations? Okay, scheduling, can the system be developed on the time allotted? Schedule ni penting. Maknanya kalau macam yang saya kata tadi, kalau kita boleh develop on time, boleh buat. Kalau kata benda tu nak pakai tahun 2021 tapi dia ambil masa setahun untuk develop, tak boleh lah. Tak boleh pakai. Operational, do we have the people to design and implement the system? Will people use the new system? Capital budgeting. Okay. Dalam perancangan sesuatu sistem, capital budgeting is very important because we need to know the payback period. Okay.
calculate the number of years required for the net savings to equal the initial cost of investment. Okay, maknanya kita kena buat capital budgeting sebab kita nak tengok dia punya payback period. Okay, kata bila kita invest, kita buat projek, bila kita dah siap tu, kita guna ataupun kita jual, adakah payback period tu dalam tempoh yang kita harapkan? Kalau kata dia nak balik modal, makan masa 10 tahun baru balik modal, rasanya kena fikir semula lah perlu ataupun tidak untuk kita buat, untuk kita invest dalam SDLC tadi. Net present value, okay, untuk capital budgeting ni, kita kena tahu ataupun kita kena kira net present value. Okay, iaitu the estimate of future cash flows with discounted rate for time value of money. Okay, kita kena tahu net present value. Maknanya duit yang kita invest sekarang ni, maknanya kalau kata kita invest untuk buat rumah perumahan, kita kata kita nak buat 10 biji rumah, lepas tu kita nak jual ke ataupun kita nak sewa saja. So kita kena tahu net present value. Okay, net present value maknanya kalau harga rumah tu sekarang ni kita keluarkan kos 1 juta, maknanya dalam masa 10 tahun lagi ataupun 5 tahun lagi, berapa juta nilai dia. Okay. So kita boleh, kalau nilai dia kita kata lagi tinggi, okay, dalam masa 5 tahun, nilai 1 juta tu dia akan meningkat kepada 10 juta. Jadi rumah tu kalau kita sewakan pun tak apalah, sebab dalam masa 5 tahun nanti rumah tu akan harga dia semakin tinggi. Tapi kalau dalam masa 5 tahun lagi nilai dia meningkat sekadar 500,000 saja, so present value dengan net present value tu sejuta dia jadi 1.5 juta je. Saya rasa untuk kita sewakan dia tak berapa worthy lah, sebabnya tak berapa berbaloi. Sebabnya peningkatan harga rumah tu macam tak tinggi. That's mean harga rumah kita macam kemungkinan akan tidak menguntungkan. Okay? Kalau orang sewa ni maknanya rumah tu maintenance apa semua kita kena kita kena incur sebab rumah tu masih lagi milik kita kan. Jadi kita kata kita decide okay kita buat rumah 1 juta tadi, lepas tu siap tu kita jual je. So kalau kita jual, mungkin pada masa 5 tahun nanti, 10 tahun nanti kita tak payah fikir dah. Okay, harga rumah naik ke, harga rumah turun ke, kita tak kisah. Sebab bukan lagi milik kita dah, sebab kita dah jual. Okay, internal rate of return IRR. Okay, yang ni bersangkutan dengan kalau kita nak kira payback period ataupun net present value nantilah. Okay, yang ni dalam pengiraan capital budgeting. Okay, apa yang kita kena anticipate ataupun yang kita kena jangka semasa kita plan untuk buat sesuatu program ataupun sistem ni, kita nak perkenalkan kepada organisasi kita. Okay, kita kena tengok behavioral problems. Okay, why behavioral problems occur? Kemungkinan nanti bila sistem tu dah siap ataupun bila pelaksanaan software baru nanti dekat dalam organisasi yang kita dah develop tadi, kemungkinan user dia takkan guna, dia macam-macam alasan disebabkan oleh fear. Okay, dia takut nak guna sistem tu. Jadi fear of failure, fear of the unknown or losing status. Jadi ini secara general lah. Okay, kata nak guna sistem baru, takut lah. Sebab apa? Takut tak pandai nak guna, takut apa-apa saja. Orang biasanya kalau orang takut sebab apa dia takut? Takut sebab unknown consequence ataupun unknown possibility that may happen. Okay, maknanya
Dia takut sebab uncertainty. Okay? Lepas tu dia takut sebab takut losing dia punya status. Jadi kalau kata guna sistem baru ni, mungkin tugas dia tak tahu nak buat apa dah. Jadi dia kemungkinan akan hilang kerja. Okay, lack of top management support. Okay, behavioral problems occur disebabkan oleh lack of top management support. Dia tak supportive. Bad prior experience. Dulu dia kata kalau guna software ni, kalau guna sistem baru bertukar ya, pihak hilang data apa semua, dia kata pernah jadi macam dulu. Di bad prior experience. Poor communication, employees need to understand why change is necessary. Jadi poor communication. Communication antara pihak developer, communication antara pihak management dengan pihak user tak siku orang kata. Okay? Tak mesh. So employee akan reluctant, okay, untuk terima perubahan. Disruption, additional requests for information and additional burdens of time is distracting and prompts negative feelings. Okay, disruption ni maknanya gangguan kepada pelaksanaan sistem barulah. Okay, mula-mula tu tak bagi tahu nak macam ni. Lepas tu ada bila dah siap kita buat ni macam-macam lah nak macam-macam. Jadi disruption. Okay, disruption, additional request for information, additional burden. Contohlah kan, dulu masa nak buat rumah, katalah pasangan ni mula-mula kahwin, nak buat rumah. Nak buat rumah, buatlah gini. Setuju nak buat 5 bilik. Lepas tu dapur, lepas tu ada ruang keluarga, ruang tamu. Lepas siap rumah tu, tiba-tiba mengada pula yang si isteri ni cakap tak puas hati sebabnya tak ada bilik untuk laundry. Lepas tu dry kitchen tak ada. Ada satu kitchen je, macam-macam. Okay, additional request. Jadi yang ni akan bagi burden lah kepada developer tu, okay, kepada kontraktor tu dan kepada suaminya, of course lah kan. Okay, manner change is introduced. Approach are different for top level and lower level employees. Okay, cara ataupun kaedah sesuatu perubahan tu diperkenalkan. Okay, manner of change is introduced. Macam mana sesuatu perubahan tu diperkenalkan. Jadi kita kata kalau kita nak introduce change kepada pihak pengurusan, pihak atasan berbanding dengan pihak bawahan ni, dia berbeza. Okay, dia ada kaedah dia yang ni reka sendirilah macam mana. Okay. Kalau korang kan belajar organizational behavior kan, jadi semua tu ada dah cover dekat subjek-subjek organizational behavior ataupun management yang lain ni. Bias and emotions, samalah bias, emotion. Personal characteristic and background, age, open to technology and comfortable with it. Jadi yang ni personal punya karakteristik, sebab umur, sebab latar belakang, semuanya kalau kita kata korang ni dalam kategori millennium punya student ni, memang tak ada masalah lah dengan teknologi baru. Okay, lebih baik juga daripada saya lagi lah. Saya ni buta sikit IT, tak berapa pandai sangat IT. Berbanding dengan korang, maknanya kita berbeza di situ. Jadi, personal characteristics and background. So, when you are introduced to new technology, saya fikir memang tak ada sebarang masalah, okay, untuk generasi-generasi baru ni menerima perubahan teknologi. Tapi kalau yang berumur 40 tahun, 50 tahun ke atas, dalam organisasi sekarang ni ada yang sedikit reluctant lah kepada new technology. So how to prevent behavioral problems, management support kena ada, satisfy user needs. Okay, kena tahu apa yang diperlukan oleh user, barulah masalah tak akan timbul. Involve user to participate in the development, macam saya bagi tahu tadi, involve user daripada awal.
Reduce fears, emphasize opportunities, bagi pendedahan kepada dia, bagi training untuk reduce dia punya fear. Avoid emotionalism, provide training, performance evaluation, re-evaluate to ensure performance standards are consistent with the new system. Keep open communications. Okay, apa-apa permasalahan, apa-apa cadangan dialu-alukan. Test the system prior to implementation. Okay, sebelum implementation kena test dulu sistem tu. Okay, that's why prototyping is very important. Keep system simple. Okay, sistem tu mestilah simple. Avoid radical changes. Okay, sepatutnya perkenalkan secara berperingkat, secara berfasa supaya mudah diterima. Control users experience so that we have to be more realistic. Okay, so secara secara details untuk sistem analisis, okay, step dia first kali initial investigation, survey, feasibility study, information needs and requirements, and system analysis and report. So, untuk initial investigation, investigate each development activity to define the problem to be solved, make a preliminary assessment of feasibility, prepare a proposal to conduct system analysis. Okay, jadi dalam step ni, step untuk sistem analisis dan juga planning tadi, sistem analisis dan planning yang saya dah bagi tahu dalam rajah yang pertama tadi masa kita mula-mula start tadi, dalam initial investigation ni we have to investigate why, okay, why we need for a new system, what are the problems of the old system. Okay, maknanya kalau nak develop sistem baru, kenapa? Okay, kenapa? Adakah kita belum ada lagi sistem yang kita nak ni? Okey, belum ada. Ataupun kita dah ada sistem, tapi sistem yang kita guna tu lama, tak relevan. So, we need to change to a new system. So, we do initial investigation. Okey, untuk develop sistem baru, apa aktiviti yang kita kena buat? Okay, macam yang saya kata tadi, bila kita nak buat family day, okey, apa yang kena buat pertama sekali? Nak kena jemput delegates dulu ke ataupun nak kena tubuhkan jawatan kuasa dulu. Okey, bila kita kata kita tubuhkan dulu jawatan kuasa, lepas tu kita bagikan tugas, lepas tu baru kita rangka agenda. Okey, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, lepas tu baru kita identify partisipan kita, prepare proposal. Okay, maknanya untuk initial investigation ni kita prepare proposal lah. System survey study a present system to gain a thorough understanding of how it works. Kena tengok dulu present system ni macam mana. Kita kena survey dulu sistem. Jadi kalau kata macam kita nak buat family day, maknanya kita survey dulu. Okay, kita survey tempat, kita survey, okay, kita tengok family day yang 2 tahun sebelum ni kita buat macam mana, kita nak improve kat mana. Okay, semua sistem survey. Kalau kita nak buat software, okay, software baru ni, okay, nak buat berbeza macam mana dengan sistem sedia ada. Okay, present system ni apa kelemahan dia. Okay, barulah kita boleh improve. Bukannya kita tak tahu sistem yang sedia ada ni, the current system that we are using in the organisation is, okay, dia punya ni macam ni, tapi kita nak develop sistem baru. Bila kita develop, rupanya lah dekat present system ni semua dah ada. Buat apa kita nak buat benda baru kan? So, system survey. Feasibility study yang macam diceritakan tadi, semua feasibility dari segi ekonomik, technical, legal dan sebagainya. Information needs and system requirement, identify information needs of users. Okay, yang ni yang penting. Apa yang diperlukan oleh user. Kalau kita gagal identify information needs and system requirement, okay, dekat sini sistem yang kita akan bangunkan tu dia definitely dia akan fail nanti. Okay, determine objective and requirements of a new system. Okay, di sini amat penting. Selain daripada initial investigation ni, okay, information needs and system requirement ni memang penting untuk bangunkan sistem baru.
Okay, sistem analisis report. Jadi, bila kita dah settle, completekan step dalam sistem analisis ni, barulah kita akan buat report ni. Jadi, report ni kita akan present kepada management, findings yang kita nak kita dapati untuk develop sistem. Okay, maknanya bila korang buat program, korang dah identify siapa komiti, apa aktiviti, apa agenda day 1, day 2, okay, apa yang diperlukan bajet apa semua, lebih kurang draft bajet semua. Lepas tu pergilah jumpa TD HEPA, okay, TD HEPA, Timbalan Dekan HEPA, lepas tu pergi ke HEPA untuk presentkan proposal korang ni. Okay, sama ada approve ataupun tidak. Kalau approve, maknanya kita proceed kepada stage yang kedua. Kalau tak approve, maknanya kita kena revise balik. Okay, kat mana kena baiki, okay, daripada sistem-sistem, daripada step-step yang kita dah buat ni. Okay, basically macam tu lah. Okay, dalam sistem analisis. Apa yang akan saya repeat balik dalam phase yang pertama kita ni, okay, di sini okay, ada lagi yang tak settle. Okay, saya akan emphasize on Gantt chart, critical path dan juga PERT. Okay, so yang ni ada aktiviti sikit ataupun ada pengiraan macam mana kita nak buat calculation, nak lukis Gantt chart. Okay, walaupun korang dah tahu kebanyakannya yang Gantt chart ni saya rasa settle dah, cuma critical path dengan PERT ni lah. Okay, nanti kita akan balik kepada aktiviti ni untuk sesi yang seterusnya. Satu lagi yang payback period MPV. So, ada soalan nak tanya? Adakah soalan? Okey, jadi tak apa, untuk apa, setakat ni, mana kalau tak ada soalan lagi, nanti kita tengok aktiviti ataupun kita tengok contoh yang lebih details untuk topik pertama ni, chapter 20, Introductions to System Development and System Analysis. So kena ingat, kita ada 3 chapter saja, chapter 20, 21 and 22. So 3 chapter dalam satu semester ni. So kita akan detail lah, maknanya kita tak habis lagi dalam analisis dan juga planning. So untuk next week, kita masih dalam chapter 20, analisis dan juga planning punya stage. Kita akan buat aktiviti dan juga beberapa soalan untuk sesi kelas yang akan datang. Okay, jadi kalau tak ada soalan, maybe untuk hari ini setakat ini saja. Kalau ada sebarang soalan ataupun permasalahan, nak tanya, nak propose, nak cadang, okay, kita boleh bersambung ke Telegram. Dan jangan lupa untuk tandakan attendance tu dekat dalam klip. Okay, attendance dekat klip tu untuk semua sesi kelas kita lah. Saya tak bagi tahu ke ataupun saya bagi tahu, pandai-pandailah. Kalau saya tak ingatkan, pandai-pandailah masuk ke klip setiap hari Rabu. Okay, setiap hari Rabu saya buka attendance tu daripada pukul 9 sehingga pukul 6 petang. Okay, maknanya tanda masa-masa mana pun tak apa. Tapi selepas pukul 6 petang, saya rasa dia tak boleh nak tanda lah. So, kalau kata terlupa, sedangkan korang attend kelas pagi tu, tapi tak sempat ataupun terlupa untuk tanda attendance tu, kena bagi tahu saya lah. Sebab dah tak boleh nak tanda selepas pukul 6 petang. Okay, so terima kasih.
Assalamualaikum and have a nice day. Sama-sama. Thank you, Madam. Sama.